Yo, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Oke guys, kembali dengan video reaction kita hari ini guys. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Mobil Proton, mobil dari Malaysia ya, yang semua orang Malaysia kayaknya membanggakan sekali mobil ini. Banyak sekali sahabat-sahabat dari Malaysia yang mengirim link di DM Instagram tentang mobil ini. Memangnya mobilnya seperti apa sih? Untuk aku sebagai warga negara Indonesia, video ini sangat menarik banget guys. Karena di sini kita bakal melihat 5 kekurangan dan kelebihan dari mobil Proton X70 guys. Ini sebuah vlog, video vlog gitu. Dan mungkin nanti si mobil Proton itu bakal kayak di test drive dan dinilai apa kekurangan dan kelebihan dari mobil ini. Link video aslinya saya sertakan di deskripsi. Jadi buat kalian yang mau nonton video aslinya, tinggal langsung klik saja. Dan jangan lupa subscribe juga channel aslinya guys, linknya di deskripsi ya. Oke, sekarang kita play video ini. Let's go. Play. Come on, X70 Proton. Ini X70 X70 excited banget mereka. Wih, memang keren banget. Mobilnya kayak lebih ke sport gitu ya. Ada power boot. Ini adalah Proton X70 versi CKD tahun 2020. Tapi persoalannya bukan berapa banyakkah upgrade yang Proton dah bagi dekat dalam kereta ni berbanding dengan X70 versi import tahun lepas. Tapi persoalannya dekat sini, berapa banyakkah Proton dapat menyamai daripada segi pembuatan dan kualiti? Mampu ke Proton bina sebuah kereta yang canggih? Berarti sebelumnya pernah ada dalam video Proton ni saya akan ceritakan beberapa kekurangan yang dan tipe kelebihan sebelumnya ya, X70 versi CKD ni. Dan saya akan ceritakan juga apakah perubahan yang telah diberikan untuk kereta ni. Ini adalah Proton X70 versi anak tempatan. Dan bagi korang yang tertunggu-tunggukan model ni, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Betul. Jom. Jom. Orang Malaysia suka bilang jom. Jom itu kayak ayo gitu ya. Ayo. So guys, ini adalah Proton X70 2020 versi anak tempatan, dibuat dekat Malaysia. Kalau korang tengok kat sini pada bahagian depan tak ada apa-apa yang berubah. Cuma kalau kita tengok dekat sini, dia menggunakan logo baru, logo Proton yang baru. So ini adalah model kereta Proton yang pertama yang menggunakan logo baru ni. Kalau kayak tengok mobil, dekat sini kayak logo dia logo singa nampak lebih harimau global dan gitu. official. Grill depan juga masih sama, menggunakan infinite line. Lampu depan pun sama, LED, bumper bawah, semua everything sama. Roda dekat sini masih sama, menggunakan sport rim 19 inci dual tone. Nampak cantik, cuma apa yang berbeza, dia punya center cap pun logo baru, logo Proton baru. Bahagian belakang masih lagi sama, 100% sama sebab dia tak ada logo. Jadi kita tak dapat bezakan antara Proton X70 baru ataupun yang. Jadi di sini ternyata aku salah nih nontonnya. Harusnya aku nonton Proton yang versi sebelumnya dulu, nanti aku baru nonton video yang ini gitu. Tapi karena aku memang nggak tahu bahwa Proton tuh ada beberapa versi dan dikirim linknya tuh memang yang ini, jadinya aku langsung reaction yang ini aja gitu. Berarti oke, mungkin aku nanti cari tahu yang versi sebelumnya Proton seperti apa. Ini 2020 masih baru banget yang X70 ini. Tadi di depan kayak ada logo tiger, suatu seperti singa gitu. Singa atau harimau gitu ya. Nggak tahu ya, pokoknya macam itulah. Tapi yang berbeza dekat sini, dia ada power boot. Okey, kita nak try power boot dia. Ada sedikit beda di belakang. Nampak dia terbuka. Kalau nak tutup, ada satu button dekat sini. Canggih banget. So, untuk versi CKD X70 ni dah ada power boot. Kalau nak buka, sama ada korang boleh tekan kat sini ataupun korang boleh touch je dekat bawah sini. Ada power boot. Yes. Ini bisa di atas, bisa juga tadi pakai kaki di bawah, kayak di bawah gitu ya. So daripada segi luaran semuanya sama kecuali logo bahagian depan dengan power boot dekat belakang ni. So jom kita tengok bahagian dalam pula. Itu yang beda guys. So ini adalah view daripada bahagian dalaman. Kalau kita tengok dekat sini apa yang berubah. Nombor 1 kita nampak logo baru. Yang kedua, kita akan notice serta-merta dia punya gear console ni nampak baru, nampak cantik sebab dikatakan Proton X70 versi CKD ni dia upgrade daripada segi transmission, yang mana sebelum ni dia menggunakan 6-speed automatic, tapi yang sekarang ni dia upgrade menjadi 7-speed DCT, dual clutch transmission. So bagi saya gear console ni nampak cantik dan dia menambah kemewahan yang ada pada ruangan dalaman Proton X70 ni. Kalau kita tengok sini, P
R and D. Ni manual. So sekarang dekat P, kalau korang nak shift ke bawah, ada satu button dekat sini. Tekan. And then boleh shift ke D ataupun N, I see. R dan sebagainya. Kalau nak shift kepada manual, tolak saja ke sini, tak payah tekan button. Enggak usah atas dan bawah. Ini ke untuk kiri, kawalan pemanduan manual. Usah tekan. Nombor 2, upgrade yang dilakukan adalah high proton. Glad to serve you. Seat ventilation on. Nice. Okay. Turn on seat ventilation. It's like Siri. So kalau korang tengok kat sini, dia tambah satu lagi fungsi, iaitu seat ventilation. Sebab ini adalah ladder. Biasanya dekat Malaysia panas, seat ventilation ni dia akan keluarkan udara sejuk daripada bahagian dalam seat ni lah. Saya tak tahu dia keluar dari mana. Mungkin ada lubang-lubang sini dan sini. So satu lagi nilai tambah, satu lagi nilai kemewahan untuk Proton X70. Daripada segi design dashboard dia sama, everything sama. Kemudian daripada meter cluster dia pun masih sama lagi. Dia punya design, dia punya function semua masih sama. So kelemahan yang pertama saya nak highlight kat sini adalah daripada segi dia punya sunshade. Kalau tengok dekat sini, dia tak upgrade dia punya sunshade. Dia masih lagi menggunakan kain yang lembut macam ini. Sebab untuk cuaca dekat Malaysia ni sangat-sangat panas. So sepatutnya saya rasa dia boleh upgrade untuk halang haba yang masuk waktu siang, waktu panas, dengan dia letakkan top yang lebih tebal daripada dia letakkan kain yang lembut dan jarang macam gini. Tapi solution dia, korang boleh letak tinted paling gelap sekali. Nak letak 100% pun tak ada masalah, tak ada halangan daripada JPJ. Ataupun kalau korang tak nak guna sunroof ni, korang boleh ambil model premium. Sebab untuk X70 versi CKD ni, dia ada satu lagi Premium X, yang mana dia ada sunroof dan dia ada ADAS. So kalau korang nak ADAS, korang nak semua sistem yang ada pada full spec, tapi korang tak nak panoramic roof ni, korang boleh ambil premium sahaja. Kekurangan Proton X70 nombor 2 yang saya nak highlightkan adalah daripada segi dia punya electric parking ni. Electric parking ni bagi saya ada sedikit ruang free play dekat sini. Nampak macam tak berapa solid. Untuk versi CBU pun sama juga macam ini. So hopefully Proton boleh upgrade bagi solid sikit. Aku gak ngerti. Dan untuk electric seat button ni pun bagi saya ada sikit ruang yang dia boleh perbaiki sebenarnya. Daripada segi dia punya button solid ni, pembuatan dia sikit lagi. Itu adalah kekurangan nombor 2 Proton X70. Dan kekurangan yang ketiga yang saya highlightkan di sini adalah dia punya side mirror. Korang perasan tak side mirror dia terlalu besar bagi saya? Banyak customer saya yang komplain side mirror yang besar ni dia banyak menghalang view, especially kalau nak keluar daripada simpang. Memang bagi saya dia agak sangat-sangat besar. SUV lain pun besar, tapi dia design letak bawah sikit dan dia tak begitu tinggi, dia just lebar saja. Yang ini lebar tinggi dan dia punya posisi pun agak ke atas sikit. So bagi saya Proton lepas ni boleh repositionkan side mirror ni. Mungkin boleh letak bahagian bawah sikit, ataupun shape dia bagi lepehkan sikit supaya dia tak banyak menghalang view pemandu. Kekurangan yang seterusnya Proton X70 ni bagi saya, kalau korang tengok kat sini, dia tak ada rear seat folder. Kalau tengok dia just bagi getah saja macam gini. Masih sama dengan Proton X70 yang sebelum ni, tapi bagi saya untuk rakyat Malaysia suka letak barang dalam kereta, kita perlukan kompartmen yang banyak. Tambahan lagi dia punya center armrest punya kompartmen dalam tu tak begitu besar. Dia punya glove box pun tak begitu besar. So rear seat folder ni kalau dia letakkan bahagian berkulit yang bertutup, bagi saya nampak lebih proper. Contoh macam gini, kalau saya letakkan sesuatu barang, dia boleh nampak. So agak bahaya kalau kita nak simpan barang-barang yang agak berharga, ataupun barang-barang yang kecil, dia akan jatuh sebab banyak lubang-lubang. Ini just jaring getah-getah sahaja. So Proton untuk next upgrade, saya rasa dia orang patut upgrade daripada rear seat folder ni. Satu lagi kekurangan Proton X70 versi CKD ni, bagi saya hampa, saya kecewa sikit sebab dia tak upgrade sikit pun daripada segi bahagian luaran. Saya mengharapkan ada sedikit sentuhan facelift daripada bahagian luar, mungkin tak banyak, sikit pun rapat jadilah. Jadi yang sebelumnya memang terlalu beda jauh dari segi bumper yang berlainan sikit daripada depan dan belakang. Tapi ini tak, dia betul-betul ikut sama 100% daripada design X70 yang sebelum ni daripada segi depan dan belakang. Cuma yang berbezanya adalah logo saja. Tapi setelah saya berborak dengan diorang punya engineer, reason diorang tak upgrade daripada segi looks, daripada segi design ataupun facelift, sebab yang pertama adalah Proton X70 ni masih baru dalam pasaran. So reason dia, diorang nak jaga resale value. Kalau diorang upgrade walaupun sikit, X70 yang sebelum ni akan nampak lama. So to be fair, diorang tak upgrade daripada segi looks, diorang remain design yang sama untuk jaga resale value. Mungkin ini trik pemasaran juga ya, karena sebelumnya ada Proton X70 yang
yang masih terbilang baru, dan ini ada yang lebih baru lagi. Jadi kalau misalkan yang ini diubah sedikit aja tampilan luarnya, itu bakal orang bakal beranggapan bahwa Proton yang sebelumnya tuh dianggap udah lama banget gitu, udah tua. Jadinya bodi luarannya masih tetap sama, tapi ada beberapa perbedaan sedikit di depan dan di belakang gitu. Nah, di dalamnya sih lumayan banyak perbedaannya ya. Jadi ini kayaknya strategi pemasaran ya. Bagus banget. Memang harus ada strategi segalanya juga ya. Kita lanjut. Trade-in value. Kelebihan yang pertama Proton X70 CKD ni bagi saya adalah yang pertama daripada segi dia punya infotainment. Dia punya infotainment dia sangat-sangat baik, dan honestly saya dah drive banyak kereta dan saya tak pernah jumpa kereta yang mempunyai 360 degree yang sebaik macam ni, yang selancar macam gini. Sangat-sangat clear. Siap boleh zoom, tilt up, tilt down. Keren banget. Nampak siap bayang-bayang everything semua. Dia punya view sangat-sangat smooth dan sangat-sangat halus. Dan kalau tengok kat sini, cahaya matahari sangat silau, tapi kita masih boleh tengok skrin ni dengan jelas brightness dia sangat-sangat terang. So ini adalah satu kelebihan besar yang tak ada pada mana-mana model SUV di bawah harga 300,000, iaitu daripada segi infotainment. Ini harganya berapa sih kalau dalam Proton? Dia ada voice command dan 360 degrees camera. Yang SUV RM300,000 pun saya boleh jamin tak ada function yang secanggih macam ini. Kemudian kelebihan nombor 2 Proton X70 CKD ni adalah daripada segi safety, iaitu dia mempunyai ADAS, Advanced Driver Assistance System. Dia ada blind spot monitoring system, dia ada high beam monitoring system, dia ada automated emergency braking, macam-macam lagi. So in term of safety, saya letakkan Proton X70 ni antara kereta model SUV yang terbaik daripada segi dia punya sistem terbaik dong dia bilang, dan safety. Kekuatan seterusnya Proton X70 ni adalah daripada segi luxurious. Mana nak dapat skrin yang besar macam gini, center console yang cantik macam ini, meter cluster digital, ventilation seat Napa leather, dan satu lagi yang paling penting nampak luxury adalah dia punya Boss switch button. Mana nak dapat kereta yang harga bawah 200k yang ada Boss switch button macam gini? Tak boleh dapat mana-mana model yang lain. Nampak sangat-sangat luxury. Dengan material seat dia Napa leather yang tebal, sangat anggun sekali. Kalau dari Indonesia sangat kayak mewah banget nih mobil mewah, ini. Nampak menarik, dan macam-macam lagi fungsi kemewahan Proton X70 ni. Dan satu lagi kelebihan Proton X70 ni adalah daripada segi practicality. Ini adalah sebuah kereta yang sangat-sangat practical. Dia ada ionizer. Mana nak dapat kereta bawah harga 200,000 yang ada ionizer macam gini. Ada Eco Idle, Sport Mode, Hill Descent, Auto Hold Braking dengan air conditioning. Dia punya sistem bukan saja dia ada ventilation seat, tapi dia ada dual zone aircon, dan dia ada juga auto climate control. So everything boleh control daripada sini. So sangat-sangat practical. Dengan dia ada TPMS, tire pressure monitoring system, dan dia punya meter cluster ni pun sangat banyak. Dia punya fungsi-fungsi yang menarik sangat-sangat banyak, dan dia mempunyai 6 USB port. 6 USB port. 6 loh guys. Sangat banyak banget, 6. practical. So ini adalah satu lagi kelebihan yang ketara untuk Proton X70 ni, iaitu daripada segi practicality. Okay. Satu lagi kelebihan utama dan ketara Proton X70 ni adalah daripada segi harga. Ya, mana dah dapat sebuah kereta yang nampak gagah macam gini, yang lengkap dengan sistem safety 5 bintang, 6 airbag, ada ADAS, everything semua ada, dengan dia punya infotainment dia yang sangat-sangat canggih, dengan dia punya practicality, dia punya looks, rim pun 19 inci, dengan harga di bawah harga RM130,000. Harga saya tak pasti lagi, tapi dijangkakan harga dia takkan naik. Mungkin kalau naik pun naik sikit, kalau turun pun turun sikit. Perbezaan harga dia takkan banyak ketara dengan Proton X70 CBU. Ini pun satu lagi faktor, satu lagi cara diorang nak jaga diorang punya resale value. Kalau katakan untuk X70 yang kali ni harga dia jauh sangat rendah, so X70 versi import harga dia pun akan turut jatuh. So ini adalah satu pendekatan yang tepat bagi saya. Saya pun memang mengharapkan kalau diorang turunkan harga kereta ni, kalau turun pun tak banyak, sikit. So kita tak nak yang dah beli dia akan rasa, wah saya dapat kereta yang tak ada power boot, yang dia punya transmission tak ada DCT, tapi harga yang lebih mahal. So bagi saya, kalau korang dah beli Proton S70, korang dapat versi import. Tapi kalau korang beli yang baru ni, korang dapat versi tempatan, tapi korang dapat kelebihan daripada segi power boot dengan dia punya upgrade ventilation seat dan dia punya transmission DCT.
So bagi saya dua-dua ada kelebihan, win-win situation. Sebut pasal DCT, dual clutch transmission, dan sebut pasal keseimbangan prestasi. Lepas ni kita akan test drive kereta ni, kita akan lihat sama ada tak perbezaan antara transmission lama dengan transmission yang terkini. Dan kita nak tengok juga daripada segi dia punya handling. Adakah dia upgrade daripada segi handling ataupun tidak. So, bagi korang yang baru terjumpa channel ni, sekiranya video ni bermanfaat untuk korang semua, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Hai Proton, engine start. Sorry Proton, korang memang silap. Woo! Bawa test drive bro, ini mobil. Maksudnya ini bawa keren banget. Wow. Ya guys, jadi itu dia ya beberapa kekurangan dan kelebihan yang sudah dipaparkan dengan sangat jelas sekali oleh dia. Jadi tadi ada beberapa kelebihan yang sudah kita simak bersama-sama ya guys. Jadi Proton ini harganya murah, termasuk murah lah ya atau segitu, dan mewah. Banyak sekali kelebihan-kelebihan gitu ya, yang dengan harga segitu tuh biasanya tak dapat kita mobil seperti itu, tapi di Proton ini dapat justru. Kalian harus lebih mencintai produk-produk Malaysia guys, karena ini keren banget. So, terima kasih sudah request video ini. Saya mendapat satu lagi pengetahuan baru dari mobil Proton keluaran Malaysia. Terima kasih sudah nonton video ini. Silahkan like, comment, dan subscribe. Follow juga Instagram aku 2PRP. Linknya ada di deskripsi video aku.